Okey, berkenaan dengan bila cikgu buka satu pertubuhan silat, satu pergerakan silat, mesti ada memori-memori ataupun cabaran-cabaran yang cikgu hadapi, sama ada pahit ke, cabaran Banyak. manis ke kan. So kita minta cikgu kongsi sikit boleh tak? Boleh, insyaAllah. Saya kalau buat kenangan pahit atau manis ni, banyak pahit lagi. Orang Penang kata banyak pahit pada manis. Ya. Sebab pertama sekali, kita orang muda. Bila orang muda, dia buka satu aliran baru, bukan semua orang suka. Jadi kira ada juga setengah guru-guru tua. Kadang tu bukan guru saya, tapi guru pada aliran luar Lain lah, aliran lain yang mempertikai, komplain, yang kata macam layak ke dia ni untuk buka baru? Siapa dia? Siapa yang bagi tauliah untuk dia? Jadi kita, benda-benda ni lah yang paling banyak sekali. Ada yang sampai pernah lah saya kenal kenangan pahit tu, sampai kata sini, hang budak muda tak layak cakap dengan aku, hampir kita dihalau sedemikian rupa lah. Sebab apa? Dengan atas alasan kita orang muda. Adakah cikgu, kalau perkara tersebut berlaku, tidakkah dia jadi macam kita merendahkan juga cikgu-cikgu ataupun tok-tok guru cikgu di belakang kerana memberi izin pada cikgu perkara tersebut? Kan macam seolah-olah macam mendiskreditkan background cikgu ni. Dia kalau sebetulnya begitulah. Sebab kita minta izin daripada guru-guru, mesti guru-guru dia tengok seorang ni dia layak tak layak. Sebab kalau saya dalam persilatan ni pun bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun baru nak buka silat baru. Belas tahun juga baru buka silat baru. Daripada bangku sekolah sampailah belajar, sampailah kerja, barulah saya buka sendiri punya. Sikit sebanyak tu dia macam kita memberi dorongan kepada anak Melayu jugalah kan. Betul. Kalau rasa guru-guru tua ni kebanyakan dah banyak berehat kan. Dah banyak ambil inisiatif untuk lebih pada ke arah ke masjid dan sebagainya, dah tak mengajar lagi, tak larat kata kan. Why not anak-anak muda pula yang sambung kan? Betul. Sepatutnya macam itulah. Kalau sepatutnya guru-guru tua ni dia meraihkan bila mana satu anak sebagian guru yang sebagian kita tak kata semua. Dia hanya sesetengah sahaja guru-guru ni ataupun orang-orang yang berumur ni lebih tua dia tak boleh terima. Sepatutnya dia orang kena lebih support, sebab adanya golongan anak muda nak naikkan martabat, meneruskan tradisi yang semakin pupus di Pulau Pinang. Betul. Nak meneruskan tradisi, nak menaikkan martabat silat sendiri. Hatta di Pulau Pinang ni, kalau nak kira anak silat Pulau Pinang, kalau di dalam pulau lah, di seberang tu mungkin banyak lagi. Kalau di dalam pulau, kita tahu beberapa perguruan saja yang ada. Saya rasa mungkin jumlah dah semakin mengecil sekarang. Bukan semakin besar lagi, dah mengecil kan. Dia dah semakin pupus. Ada silat-silat yang dah tak ada pun. Guru tu masih ada, tapi gelanggang tu dah tak ada. Pengajian tu dah terhenti. Di Pulau Pinang. Tapi sayanglah. Sebab tu bila anak muda baru yang nak naikkan martabat silat, guru sepatutnya beri dorongan, sokong. Kalaulah dia nak mempertikai satu-satu orang untuk membuka silat baru, sepatutnya dia orang panggil anak muda tersebut, bincang, tengok macam mana perjalanan dia. Daripada segi buah dia, silibus dia, daripada segi buah dia, adakah boleh pakai ataupun tak boleh pakai. Ada tengok adakah seorang ni dari segi adat dia, adakah adat dia tu merosakkan adat-adat terdahulu ataupun masih meneruskan adat. Yang ketiga, adakah adab yang diajarkan dalam silat tu ada ataupun tidak. Sepatutnya guru tu kalau dia nak tolak, dia tengok dulu, dia panggil, dia tengok hala tuju. Kalau dalam pembelajaran tu dia ajak, lebih baik sepatutnya dia kena sokong. Dia kalau kata guru saya, kita belajar untuk jadi pandai, bukan belajar untuk jadi bodoh. Kalau kita nak orang pandai, kita kena pandai dulu, baru kita boleh ajak orang. Jadi bila guru tu dah beri izin, maksud dia dah ada kepercayaan lah pada waktu tu. Jadi guru ni perlulah menghormati. Sama juga macam saya sekalipun, andai kata ada guru-guru lain muda yang buka, kalau saya tengok pada buah dia tu, saya rasa buah dia boleh. Buah ni ada dua, ada fantasi, ada reality. Kalau street combat, mungkin you can apply the street combat. Betul. Ada juga silat, saya tak mau mention nama, ada juga silat yang buah dia tu lebih kepada fantasi. Ada setengah tu macam tak logik. Betul, tak logik. Tapi kita menghormati. Sorry to say, dia bukan semua. Tapi kita menghormati. Kita hormat. Andainya kalau kita ada nak buka satu program baru, anak muda lain, hatta lebih muda daripada saya pun, saya akan tengok dia ni layak tak layak. Dia boleh jadi pemimpin tak jadi pemimpin. Buah dia okey tak okey.
Dari segi adat istiadat dia macam mana, dan juga adab yang dia ajarkan kepada pelajar. Kalau semua okey, saya okey. Saya respect guru tersebut. Jadi kita kena terima fact juga bahawasanya ada sebahagian-sebahagian yang buah-buah silat yang kita rasa kurang sesuai. Ya, betul. Sama ada pada pandangan saya lah, sama ada kita mungkin kurang mendalami buah tersebut, Betul. ataupun buah tersebut mengalami kelemahan tersendiri. Ya, betul. Tak ada yang perfect. Betul. Ya? dalam masyarakat ni, dalam dunia ni tak ada yang 100% perfect. Betul. Meaning kita kena masih ada ruang untuk perbahaskan, betul. cakap kan. Kadang saya selalu, yang penting saya ajak pada murid saya tu ni, tak ada satu silat yang boleh kata buah dia yang terbaik. Yalah, betul. Hatta silat kita sendiri pun, kita pandang dari segi, buah kita cantik dah, baik dah. Tapi orang pandang dari segi lain. Masih ada kelemahan lagi. Ada kelemahan. Sebab ilmu itu sendiri dia ada titik pandang dia. Saya pandang dari satu arah, titik pandang dia terbaik. Tapi cikgu pandang di satu arah, ada kelemahan di situ. Sepatutnya saya berterima kasih kepada cikgu sebab memperbaiki dia. Ya, betul. Saling kuat menguatkan Betul. lah kan. Kalau kita lemah, dia betulkan balik sikit. Betul. Kalau dia lemah, kita tegur-tegur sikit. Betul, itu yang sepatutnya lah. Sepatutnya lah. Kalau kita tengok dari segi isu, kononnya silat baru, silat ni reka-reka semua. Satu soalan yang ada dalam fikiran saya daripada mula saya belajar silat, sampailah sekarang berbelah tahun saya menjadi peserta ni, dari manakah asal silat yang asli itu sendiri? Yalah. Kalau dikatakan Laksamana Hantu, datang pada Laksamana Hantu, siapakah guru Laksamana Hantu? Masih ada guru belakang kan? Ada Adiputra. Siapakah yang mengajak Adiputra? Mesti ada guru di atas dia. Siapakah yang mengajak sebelum pada itu? Mesti ada guru dia. Dan dia macam mana silat tu boleh pecah kepada adik-adik lain? Berdasarkan keilmuan yang terdapat kepada guru. Keilmuan, kefahaman, kajian guru. Dia kaji buah ni sesuai tak sesuai. Tapi dikembangkan oleh anak murid dia. Bila zaman sekarang ni, bila kita dah menerusi yang tu, bila main yang baru dia tak boleh terima. Dia terhalang sedikit. Dia terhalang sedikit. Ada komplain. Dia ada komplain. Tapi bukan semua. Bukan semua. Banyak guru-guru yang saya kenal yang memang bagus. Memang hebat, memang support anak-anak muda. Majoriti guru-guru di Pulau Pinang ni pada pandangan cikgu macam mana? Okey tak okey? Dia punya support terhadap cikgu punya. Saya kalau guru-guru di Pulau Pinang ni lah. Kalau kata saya yang saya dah jumpa, kalau kata 20 orang tu, Alhamdulillah. 18 orang kot yang. Alhamdulillah. Mungkinlah ada 1-2 yang tak okey. Mungkin dia mungkin nak mempersoalkan beberapa perkara lagi. Ya, betul. Dia nak correction sikit-sikit betul, lagi. Tapi alhamdulillah lah 18 banyak cikgu. Tu kira perbandingan dia seakan-akan macam tu. Okey, tak apa lah. Boleh, alhamdulillah lah.